Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada anak-anak murid tahun 3. InsyaAllah minggu ni kita masuk kepada bab akidah ya, iaitu dalam tajuk Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Biasa kita dengar perkataan ni dekat mana? Dekat Asma'ul Husna, iaitu dalam 99 nama Allah. Kita akan jumpa Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Al-Alim dan Al-Hakim adalah salah satu daripada nama-nama Allah. Kita jumpa dekat Asma'ul Husna ya. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut apa maksud yang dimaksudkan dengan Al-Alim dan Al-Hakim ni, kita tengok dulu dekat gambar rajah muka surat 66 ni. Tengok gambar rajah tu. Dia tunjuk gambar apa kat situ? Dia tunjuk gambar gerhana matahari, gunung berapi, galaksi dan juga aurora. Aurora tu apa? Aurora ni satu fenomena cahaya yang ada dekat langit. Kalau kita tengok langit tu, dia macam ada cahaya, gelombang-gelombang cahaya macam tu lah. Itu aurora. Okey. Kalau kita tengok dekat gambar ni, gambar-gambar yang ditunjukkan ni, gunung berapi, gerhana, galaksi, aurora ni, apa yang kita fikir? Kalau kita tengok, kalau kita tengok benda ni, mesti kita akan rasa, ush, siapa yang buat semua ni kan? Betul tak? Kita akan rasa macam tu. Siapa yang buat semua ni? Wah, hebatnya. Betul tak? Kita akan terfikir macam tu. Siapa yang buat ni mesti dia hebat. Siapa yang buat mesti dia hebat. Itu yang kita akan terfikir bila kita tengok fenomena-fenomena ini. Okay. Kita pergi dengan lebih lanjut. Kita timbulkan persoalan kat situ. Kita pergi dengan lebih lanjut. Okey, yang pertama kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan Al-Alim. Al-Alim berarti maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim bermaksud Allah maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud Allah ini maha mengetahui dan mengetahui segala segenap benda. Benda-benda yang di belakang pun dia tahu. Kalau macam kita manusia terhad dengan apa yang ada di depan kita, betul tak? Kita tahu apa yang berlaku kat sekeliling kita je. Benda-benda selain daripada tempat kita ni kita tak tahu. Itu manusia. Tapi Allah Ta'ala segenap pelosok dia tahu. Segenap penjuru dia tahu. Benda yang manusia tak tahu dia tahu. Benda yang ada dalam hati pun Allah Ta'ala tahu. Itu maksudnya Allah maha mengetahui. Apa yang manusia tak tahu, Allah tahu. Bahkan benda yang dalam hati pun Allah Ta'ala tahu. Kalau manusia, kita ada dekat sini, benda yang ada dekat tempat lain kita dah tak tahu dah. Itu menunjukkan bahawasanya manusia ni terbatas. Tapi Allah Ta'ala tidak. Dia tahu semua benda. Okey, kita pergi pula maksud Al-Hakim. Al-Hakim berarti maha bijaksana. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah maha bijaksana mencipta dan mentadbir alam. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Maha bijaksana. Maksudnya dialah yang paling pandai. Tak ada yang lebih pandai daripada dia. Semua benda dia tahu. Kalau macam manusia, kita tengok manusia yang paling pandai sekali kat dunia. Walaupun dia paling pandai sekali dekat dunia, masih ada lagi benda yang dia tak boleh nak buat. Tapi Allah Ta'ala semua benda dia boleh buat. Bermaksud menunjukkan yang dia ni adalah bijaksana. Bijaksana dari segi mencipta dan juga mentadbir alam. Kita tengok alam macam mana dia buat. Kan? Macam fenomena tadilah. Allah Ta'ala cipta benda tu. Cipta benda yang manusia pun tak mampu nak buat. Betul tak? Manusia tak mampu nak buat. Tapi Allah Ta'ala boleh buat benda tu. Maksud Allah Ta'ala ini adalah maha bijaksana. Tak terfikir akal kita macam mana nak buat benda tu. Betul tak? Hanya Tuhan sahaja yang mampu buat. Lepas tu dia takbir pula benda tu macam mana dia berlaku, bila dan sebagainya. Nampak? Okay, itu menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala ini adalah maha bijaksana. Setiap ciptaan itu ada hikmah, faedah dan tujuan. Ada sebabnya kenapa dia diciptakan. Kenapa dia diciptakan.
diciptakan untuk apa? Semuanya ada sebab. Okay, itu maksud Al-Hakim. Okay. Dalil nakli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Dalil nakli bermaksud dalil daripada ayat-ayat Al-Quran. Okay, apakah pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah SWT yang kita lihat sebentar tadi? Makhluk ciptaan Allah Ta'ala, apa yang dikatakan? Makhluk ciptaan seperti gunung berapi, galaksi dan sebagainya. Benda tu semuanya makhluk. Benda tu semuanya makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana, ilmu dan kebijaksanaannya dan tiada tandingannya. Tiada tandingan sebab apa? Sebab tak ada sesiapa yang mampu tandingi ciptaan Allah Taala. Tak ada siapa yang mampu buat, melainkan hanya Tuhan sahaja. Okay, yang nombor 3 tengok. Betul murid-murid. Ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza daripada manusia. Ilmu dan kebijaksanaan manusia terbatas, sedangkan ilmu dan kebijaksanaan Allah SWT tidak terbatas. Allah Ta'ala ilmu dia tidak terbatas, kebijaksanaan dia pun tidak terbatas, tak ada had. Kalau manusia mempunyai batas ataupun limit, sampai sesuatu tahap manusia tak boleh buat, sampai sesuatu tahap manusia tak tahu. Itu maksud dia terbatas. Tapi Allah Ta'ala tak. Semua benda dia tahu. Kita nombor 4. Ustazah, apakah dalil nakli Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Apa dalil dia? Tengok nombor 5. Firman Allah SWT. Ayat Quran ni, Wallahu alimun hakim, dalam surah An-Nisa. Maksudnya sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dia bagi tahu dekat dalam Al-Quran bahawa Allah Ta'ala ni adalah Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Ada dalam Al-Quran, dalam potongan ayat dalam surah An-Nisa. Baik, kita tengok pula kepada kesan dia. Kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan juga Al-Hakim. Kesan kalau kita beriman akan menjadikan kita mentaati perintah Allah Ta'ala. Sebab apa kita jadi taat? Sebab apa? Sebab kita dah tengok bahawasanya ada pencipta yang hebat dekat dunia ni, iaitu Tuhan kita. Jadi kita pun akan jadi timbul rasa takut dalam hati kita, dan seterusnya akan membuatkan kita ni jadi taat dengan segala perintah Allah SWT. Yang seterusnya berusaha meningkatkan ilmu, buatkan kita jadi rasa nak lebih tahu. Kita nak tahu sesuatu ilmu. Kita tengok, wah, hebatnya benda ni. Kita jadi rasa macam nak belajar. Kita jadi rasa macam nak ambil tahu benda tu macam mana dan sebagainya kan. Itu bermaksud berusaha meningkatkan ilmu. Kita nak tambah lagi pengetahuan kita. Apa yang kita tak tahu tu kita nak belajar. Seterusnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukur dengan apa yang Allah Ta'ala dah bagi dengan kita. Syukur semuanya. Menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Apa yang Allah Ta'ala bagi tu kita gunakan pada tempat yang betul. Gunakan untuk tujuan yang sebenar-benarnya. Itu maksud mensyukuri nikmat. Seterusnya redha dengan ketentuan Allah. Apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita, kita redha. Bahawasanya segala yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita ni adalah yang terbaik untuk kita. Ada tujuan dan hikmah dia. Itu adalah kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Apa yang Allah Ta'ala tentukan ni, apa yang Allah Ta'ala tentukan dekat kita ni, bahawasanya Allah Ta'ala lebih tahu. Lebih tahu apa yang sesuai dan apa yang terbaik untuk kita. Sekian. Itu sahaja untuk minggu ni. Baik, saya nak murid-murid semua buat latihan dekat buku aktiviti, muka surat 65 hingga 67. Okey, baik, itu saja untuk minggu ni.
Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hantar tugasan yang dah siap dekat Google Classroom ya. Okay, terima kasih.